Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada mereka yang tidak beragama Islam. Pada kali ini saya akan bicarakan persoalan yang sering ditimbulkan oleh kelompok Melayu murtad ataupun musuh-musuh Islam, sama ada golongan orientalis ataupun mereka yang benci pada umat Islam, untuk mencari kepincangan yang kononnya sebagai kelemahan dan kekurangan dalam agama Islam. Antara perkara yang biasa disoalkan, yang ditanyakan ialah, wahai orang Islam, Nabi kamu Muhammad diutuskan untuk membunuh orang kafir. Banyak ayat Quran dan juga hadis yang membicarakan perkara ini. Contohnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia hinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Secara jelas ayat ini menyatakan Nabi kamu diutuskan untuk membunuh orang kafir. Demikian juga banyak ayat-ayat Quran yang memerintahkan jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Sedangkan Jesus diutuskan untuk mengajak kepada kedamaian, bukan kepada peperangan. Jadi Jesus datang untuk mengajak umat manusia supaya berdamai, bukan berperang. Sebaliknya, Al-Quran dan Nabi kamu Muhammad dalam hadisnya mengajak manusia berperang dan juga berbunuhan antara satu sama lain. Lantaran itu, lahirlah kelompok-kelompok yang dianggap sebagai teroris, kelompok pengganas, seperti mana yang dilabelkan sebagai Al-Qaeda, Taliban, ISIS, Daesh dan sebagainya. Inilah penyebab utama sebenarnya ajaran daripada Nabi Muhammad dan juga ajaran Al-Quran. Sejauh mana persoalan ini betul? Sejauh mana ia adalah merupakan satu kenyataan yang benar? Apakah ia satu tohmahan yang diberikan oleh musuh-musuh Islam dan juga kelompok Melayu murtad ini? Sidang pendengar sekalian, saya bawa anda untuk melihat beberapa ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi anda memahami hakikat sebenar agama Islam itu sendiri. Dalam kita membicarakan hadis seperti ini dan juga Al-Quran, perlu anda lihat asbab wurud hadis ataupun sebab hadis ini disebutkan dan juga asbabun nuzul ayat Quran. Baru anda faham konteks bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini. Hadis yang Rasulullah SAW jelaskan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, di mana maksudnya kerana aku diperintahkan untuk membunuh ataupun memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi tiada Allah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sekiranya mereka mengucapkan kalimah ini dan mereka menunaikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Sekiranya mereka melakukan perkara ini, maka darah dan harta mereka akan dilindungi oleh agama Islam, kecuali dengan alasan-alasan yang lain. Maksudnya nak gambarkan bahawa apabila mereka ini memeluk agama Islam, maka jiwa dan harta mereka akan selamat. Hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sewaktu umat Islam berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Perangilah musuh yang memerangi kamu. Demikian juga perkataan ini kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW jelaskan, umirtu an uqatilan nasa. Ada alif lam dalam perkataan nas. Seperti mana bila dikatakan book adalah general. Bila dikatakan the book, maksudnya spesifik book. I am looking for the book. Aku mencari buku yang tertentu, bukan sebarangan buku. Kalau sebarangan buku, apa-apa buku anda boleh dapatkan. Tetapi bila kita katakan I'm looking for the book, aku mencari buku yang tertentu. So dalam hadis ni Rasulullah sebutkan umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk membunuh an-nas, manusia. Maksudnya kelompok manusia yang tertentu. Dan inilah yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi bahawa hadis ini secara khusus ditujukan kepada orang musyrik yang telah menindas dakwah umat Islam di Mekah dan selalu menzalimi kaum muslimin. Oleh itu, maksud hadis ini adalah
perangi semua orang musyrikin yang memerangi kamu. Yang jadi masalah, kadang-kadang anda mengambil satu hadis dan anda generalizekan. Generalization dalam soal ini adalah satu perkara yang bahaya. Fahami asbab wurudul hadis. Ataupun sebab hadis ini disebutkan. Ataupun asbabun nuzul ayat Quran. Sebab turunnya Al-Quran, baru anda dapat memahami konteks sebenar ajaran Al-Quran ataupun ajaran Quran itu sendiri. Jadi hadis ini yang menjelaskan tentang memerangi musuh-musuh Islam orang kafir ini adalah dalam keadaan waktu perang. Oleh itu, perangilah mereka apabila mereka memerangi kamu. Perkara yang kedua, sepanjang 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad tidak pernah berperang. Demikian juga 2 tahun di Madinah, Nabi Muhammad tidak pernah berperang. Namun peperangan yang pertama ialah peperangan Badar. Saya akan ulas tentang peperangan Badar kemudian. Keizinan perang yang diizinkan oleh Allah SWT kerana umat Islam diperangi. Keizinan perang ini kerana umat Islam diperangi. Sebab itulah anda boleh rujuk dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40. Di mana Allah SWT berfirman, "Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah." Perhatikan ayat ini. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Kerana sesungguhnya mereka telah pun dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha berkuasa menolong mereka. Iaitu orang-orang yang telah diusir daripada kalempung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Kecuali kerana mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. So ayat ni secara terang dan nyata menjelaskan bahawa umat Islam diizinkan untuk memerangi mereka kerana kezaliman mereka memerangi umat Islam. Menzalimi umat Islam, menindas umat Islam, dan Allah mengizinkan memerangi mereka kerana kekejaman dan kezaliman yang mereka lakukan. Seperti mana juga anda boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat yang ke-13. Allah SWT berfirman, "Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah." Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merosakkan sumpah janjinya, padahal mereka telah berkeras kemahuannya untuk mengusir Nabi, dan mereka lah orang-orang yang pertama memulai memerangi kamu. Ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi yang telah memungkiri janji mereka. Berlakunya piagam Madinah di mana mereka bersumpah setia, mereka berjanji dalam piagam Madinah untuk bekerjasama mempertahankan Madinah dan juga tidak menodai ataupun mencabuli hak masing-masing. Namun demikian, pencabulan hak telah pun berlaku menyebabkan Allah mengizinkan peperangan ataupun mengizinkan umat Islam untuk memerangi mereka. Jadi ayat ini jelas bahawa keizinan perang itu kerana asalnya mereka memerangi umat Islam, ataupun yang kedua kerana pencabulan perjanjian yang telah pun dilakukan. Perkara yang ketiga kita lihat, pada hakikat sebenarnya, apakah benar Nabi Muhammad memerangi orang-orang kafir? Seperti mana dakwaan yang kamu lakukan bahawa Nabi Muhammad diutuskan untuk memerangi dan membunuh orang-orang kafir? Apakah benar kenyataan ini? Kita perhatikan peperangan-peperangan yang berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hakikat di sebalik perkara ini? Sejauh manakah Nabi Muhammad yang memulakan peperangan? Atau sebaliknya, lebih dalam keadaan mempertahankan diri? Peperangan yang pertama berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah peperangan Badar. Dan peperangan Badar berlaku 15 tahun selepas dakwah Islam berkembang. 2 tahun selepas berlakunya hijrah. Bagaimana berlakunya peperangan Badar ini? Peperangan Badar berlaku ini lantaran kezaliman, kekejaman orang kafir Quraisy yang telah merampas harta umat Islam yang ditinggalkan di Mekah. Mereka merampas harta umat Islam yang ditinggalkan di Mekah dan dikumpulkan harta ini, dan harta ini didagangkan, dikembangkan, dan mereka ingin menggunakan harta ini untuk memerangi umat Islam. Dan Abu Sufyan dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan, mendagangkan harta ini. Jadi Abu Sufyan membawa harta ini diniakan di Syam.
Nabi Muhammad mengetahui hakikat ini. Dalam perjalanan pulang Abu Sufyan bersama dengan kafilah perniagaannya di Syam, Rasulullah SAW dan para sahabat cuba berusaha untuk menyekat kafilah Abu Sufyan kerana ingin mengambil balik harta umat Islam yang dirampas. Umat Islam pada asalnya keluar bukan untuk berperang, tapi keluarnya umat Islam adalah untuk menuntut kembali hak harta mereka yang telah pun dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Abu Sufyan menghantar berita ke Mekah bahawa Nabi Muhammad dan umat Islam cuba menghalang mereka. Lalu disitulah bermulanya tindakan Abu Jahal, Umayyah, Utbah dan pemimpin Quraisy yang lain untuk mengatur strategi peperangan bagi memerangi umat Islam. Dan waktu ini memang ditunggu-tunggu oleh orang kafir Quraisy untuk memerangi umat Islam. Dan mereka bergembira ada alasan yang kukuh untuk memerangi umat Islam. Namun, hakikat yang pertama, Nabi Muhammad bukan keluar untuk berperang. Yang kedua, Nabi Muhammad hanya untuk menuntut harta mereka yang telah pun dirampas, harta umat Islam yang telah pun dirampas. Dan apabila Abu Sufyan berjaya melepaskan diri, meloloskan diri pada kepungan umat Islam, Abu Sufyan menghantar berita ke Mekah, menyatakan mereka telah pun selamat, dan Abu Sufyan minta supaya jangan berlakunya peperangan. Namun Abu Jahal, Umayyah berkeras ingin terus memerangi umat Islam. Lantaran itu berlakulah peperangan Badar. Lihat, peperangan Badar bukan disebabkan oleh umat Islam keluar untuk berperang. Umat Islam datang untuk menuntut hak mereka yang dirampas. So, di manakah kebenaran dakwaan kamu bahawa Nabi Muhammad menganjurkan peperangan, sedangkan peperangan pertama dalam sejarah Islam adalah lantaran kezaliman dan kekejaman yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu sendiri. Peperangan yang kedua berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, iaitu peperangan Uhud, di mana kafir Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan. Dan peperangan ini adalah antara sebab utamanya ialah Abu Sufyan ingin membalas dendam kerana kekalahan mereka dalam peperangan Badar, di mana Abu Sufyan tidak sempat untuk turut serta dalam peperangan Badar. Jadi semangat mereka untuk menuntut bela kekalahan mereka dalam peperangan Badar, maka tercetuslah peperangan Uhud, di mana peringkat awal Rasulullah SAW sendiri bercadang untuk mempertahankan, lihat perkataan, mempertahankan diri di kota Madinah. Berarti peperangan Uhud lebih Rasulullah SAW untuk mempertahankan diri bersama dengan para sahabat, bukan menyerang. Sebaliknya yang menyerang ialah orang kafir Quraisy. So, di manakah dakwaan kamu bahawa Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memerangi orang-orang kafir? Yang ketiga, peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab adalah kesatuan kelompok di antara kafir Quraisy dan juga suku Arab yang lain bersama dengan orang-orang Yahudi, sebahagiannya Yahudi di Madinah yang telah menteri perjanjian damai dengan umat Islam. Mereka bergabung dengan kafir Quraisy untuk mengepung umat Islam. Berlakulah peperangan yang dinamakan peperangan Ahzab, tentera bersekutu, ataupun nama lain peperangan Khandaq. Jadi peperangan Ahzab adalah Rasulullah SAW bertahan di kota Madinah, menahan serangan daripada kafir Quraisy, suku Arab yang lain, dan juga gabungan orang-orang Yahudi yang mengkhianati Rasulullah SAW. Jadi peperangan ini adalah serangan daripada orang kafir Quraisy, pengkhianatan orang-orang Yahudi, gabungan suku Arab yang lain yang menyerang Rasulullah SAW. So, di manakah dakwaan kamu bahawa Nabi Muhammad SAW mengajar manusia untuk membunuh dan memerangi orang-orang kafir? Lihat, dalam peperangan ini, siapakah yang memulakan? Yang ketiga, peperangan dengan orang-orang Yahudi, sama ada peperangan Khaybar, peperangan Bani Quraizah, peperangan Bani Qainuqa, peperangan Bani Nadir, adalah lantaran pencabulan yang mereka lakukan terhadap piagam Madinah yang telah mereka meterai dengan Rasulullah SAW. Sedangkan dalam piagam Madinah ini perlu ada kerjasama di antara umat Islam dan orang Yahudi dalam mempertahankan negara Madinah. Yang kedua, tidak ada boleh pencabulan di mana berlakunya pembunuhan mana-mana pihak terhadap satu pihak yang lain. Namun perjanjian ini telah pun dicabuli oleh orang-orang Yahudi. Dalam peperangan Ahzab contohnya kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi telah pun mencabuli perjanjian ini. Sehinggalah Rasulullah SAW menyerang mereka kerana mereka bukan hanya tidak mempertahankan Madinah yang diserang oleh kafir Quraisy, sebaliknya mereka bergabung dengan kafir Quraisy untuk membunuh umat Islam. So, di manakah dakwaan kamu
bahawa Nabi Muhammad SAW menjadi sebab berlakunya peperangan, sedangkan sebabnya adalah bermusuh-musuh Islam itu sendiri. Dalam peperangan Bani Nadir sendiri, angkara utama ialah Huyai bin Adi yang telah merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di mana sebelum ini berlakunya pencabulan daripada Bani Nadir yang telah membunuh orang yang bergabung dengan umat Islam. Di mana Rasulullah SAW menuntut diat supaya diat dibayar. Sebaliknya, Huyai bin Adi merancang untuk membunuh Nabi. Maka berlakulah peperangan Bani Nadir. Siapakah angkara semua perkara ini? Bukankah ia semua angkara musuh-musuh Islam? Yang kelima, penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah adalah sebab pencabulan piagam ataupun perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Penaklukan kota Mekah berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, di mana perjanjian damai di antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Gencatan senjata selama 10 tahun. Namun demikian, siapakah yang mencabuli perjanjian ini? Di mana orang kafir Quraisy telah pun mencabuli perjanjian ini. So, oleh kerana pencabulan perjanjian ini, di mana berlakunya pembunuhan mereka yang bergabung dengan umat Islam, menyebabkan umat Islam mengatur strategi ataupun bala tentera untuk menakluk kota Mekah. Walaupun pada peringkat awal, Abu Sufyan cuba meminta Nabi Muhammad SAW agar tidak menyerang kota Mekah. Namun Abu Sufyan tidak berjaya untuk memujuk Nabi lantaran pencabulan yang telah pun dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu sendiri. Oleh itu Rasulullah SAW mengatur strategi untuk melakukan penaklukan kota Mekah. Dan kita perhatikan, penaklukan kota Mekah juga tidak berlakunya pertumpahan darah, kecuali kelompok kecil yang diketuai oleh Ikrimah yang menyerang kelompok yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun secara keseluruhannya tidak berlakunya pertempuran darah. Dan orang kafir Quraisy merasa bimbang ketika itu. Sekiranya Nabi Muhammad dan umat Islam berjaya menakluk kota Mekah, Nabi Muhammad akan membalas dendam terhadap mereka. Namun apabila Nabi Muhammad berjaya menakluk kota Mekah, kita perhatikan apa yang Nabi Muhammad sebutkan, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua bebas. Rasulullah tidak membalas dendam, sedangkan sewaktu Nabi Muhammad memulakan dakwah di kota Mekah, berapa ramai umat Islam yang mati dibunuh, yang terbunuh lantaran kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Sedangkan penolakan kota Mekah ini, sekiranya Nabi Muhammad ingin membalas dendam, Nabi Muhammad boleh membunuh mereka. Tetapi sifat sopan santun, sifat akhlak tinggi Nabi Muhammad ditunjukkan. Lalu Nabi Muhammad berkata, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua bebas. Tidak ada pun seorang pada mereka yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu masih lagi menyatakan bahawa Nabi Muhammad yang mengajar pembunuhan orang-orang kafir? Sekenyataan kamu jauh menyeleweng pada hakikat yang sebenarnya. Kemudian perkara yang keenam, peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk yang berlaku adalah lantaran kebimbangan kerajaan Byzantine terhadap perkembangan ajaran Islam. Sebab berlakunya penaklukan kota Mekah. Lalu kerajaan Byzantine telah menyediakan bala tentera untuk menyerang umat Islam. Oleh itu Rasulullah SAW menyediakan bala tentera yang berjumlah lebih kurang 30,000 orang untuk memerangi kerajaan Byzantine, tentera Byzantine yang berjumlah 100,000 orang. So, peperangan Tabuk ini siapakah yang memulakan? Bukankah tentera Byzantine yang memulakan, bukan umat Islam? So, sejauh manakah benarnya dakwaan kamu selama ini yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad yang memulakan peperangan? Sedangkan contoh-contoh yang saya berikan ke semua ini menjadi dalil dan bukti peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan oleh orang-orang kafir itu sendiri yang memerangi umat Islam ataupun mereka telah mencabuli perjanjian damai yang telah mereka lakukan bersama dengan umat Islam. Lantaran itu berlakunya peperangan di antara umat Islam dengan orang kafir, bukan kerana Nabi Muhammad yang memerangi mereka. Perkara yang keempat yang saya nak tekankan di sini, walaupun Islam memerintahkan jihad dalam keadaan umat Islam diperangi, berperang, namun demikian Islam satu-satunya agama di dunia ini yang mengajar etika peperangan.
Tidak ada agama di dunia yang mengajar etika peperangan seperti mana yang diajar oleh Islam. Seulang balik, tidak ada mana-mana di agama di dunia ini yang mengajar etika peperangan seperti mana yang diajar oleh agama Islam. Kita lihat, apabila umat Islam pergi keluar berperang, Nabi Muhammad akan berpesan, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Di antara larangan etika peperangan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama, jangan membunuh wanita dan kanak-kanak. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan, ataupun sahabat Nabi menjelaskan bahawa fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i was-sibyan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, daripada Abdullah bin Umar menjelaskan bahawa Rasulullah SAW melarang umat Islam, tentera-tentera Islam untuk membunuh wanita dan kanak-kanak. Kita perhatikan apa yang dilakukan dalam peperangan dunia sekarang ini, sama ada oleh orang Kristian ataupun orang Hindu, orang Buddha, yang banyak berlaku di seluruh dunia ini. Bukan hanya orang yang berperang, bukan hanya orang dewasa, kanak-kanak, wanita, orang tua mereka bunuh. Tapi etika yang pertama yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, jangan membunuh wanita dan kanak-kanak. Yang kedua, jangan lakukan muslah. Muslah yang ini menyeksa mayat ataupun orang yang telah pun mati dalam pertempuran. Saya akan jelaskan dalilnya nanti. Muslah ini Rasulullah melarang kita menyeksa orang yang telah mati dalam medan pertempuran. Bukan hanya menyeksa orang hidup ya, yang dah mati pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini dalam bahasa Arab dipanggil muslah. Yang ketiga, larangan untuk membunuh orang-orang tua. Yang keempat, larangan untuk membunuh orang yang berlindung di rumah-rumah ibadat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada sahabat, "Uzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah kamu dengan nama Allah di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, ya, wala taghullu wala taghdiru wala tamthulu wala taqtulu walidan au imra'atan au kabiran faniyan wala mun'azilan bis-sawami' wala mun'azilan bi sawma'ati. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, perangilah mereka, tetapi jangan kamu ambil harta rampasan tanpa hak. Perangilah mereka dan jangan kamu seksa mayat mereka. Dan jangan kamu bunuh kanak-kanak. Jangan kamu bunuh wanita. Jangan kamu bunuh orang tua. Dan jangan kamu bunuh orang yang berada di rumah-rumah ibadat. Sama ada di gereja, di sinagog, di gurdwara, di tempel dan sebagainya. Dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membunuh. Kalau kita sekarang ini, peperangan yang berlaku, bila tentera datang, musuh-musuh Islam akan bunuh semua. Yang berlaku baru-baru ni di New Zealand. Bagaimana ada orang yang membunuh umat Islam yang sedang bersembahyang. Di Palestin, berapa kali tentera-tentera Israel telah pun membunuh umat Islam yang sedang berada di Masjid Al-Aqsa. Apakah kamu masih nampak lagi Islam mengajar peperangan kekejaman seperti ini? Siapakah yang melakukan kekejaman? Yang kelima, Rasulullah SAW melarang membunuh ternakan dan merosakkan tanaman, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang keenam, Rasulullah melarang membunuh orang yang tidak turut serta dalam peperangan. Orang yang tidak turut serta dalam peperangan dilarang untuk dibunuh. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang membunuh pendeta-pendeta yang berada di rumah ibadat. La taqtulu ashabas sawami'. Janganlah kamu membunuh rahib-rahib yang berada di rumah-rumah ibadat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-8, Rasulullah SAW menghalang untuk menghancurkan bangunan kemudahan awam dan rumah-rumah ibadat. Sekiranya kita berperang dengan orang Kristian sekalipun, dilarang untuk menghancurkan gereja. Sekiranya kita berperang dengan orang Yahudi, dilarang untuk menghancurkan sinagog. Sekiranya kita berperang dengan agama apa sekalipun,
dilarang untuk menghancurkan rumah-rumah ibadat mereka, juga bangunan awam dan kemudahan awam. Kita lihat indahnya ajaran agama Islam. Inilah yang dia jelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-40. Ya. Yang ke-9, larangan untuk membunuh orang yang mengucap syahadah. Sekiranya orang itu memerangi kamu dan tiba-tiba dia mengucap syahadah, jangan bunuh. Ini hadis yang diangkat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Usamah bin Zaid satu ketika telah pun membunuh orang yang mengucap syahadah. Lalu Rasulullah tegur Nabi Usamah bin Zaid. Lalu Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya dia mengucap kalimah itu khaufan min saifi, dia mengucap kalimah itu kerana takut pada pedangku. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, asyaqatta sadrahu hatta tara ma fi qalbi. Apakah kamu telah belah dadanya hingga kamu mengetahui apa yang ada dalam hatinya? Dia mengucap kerana takut pada pedang kamu ataupun kerana Allah SWT. Berarti sini Rasulullah melarang kita membunuh orang yang mengucap syahadah walaupun sebelum itu mereka memerangi umat Islam. Dan yang ke-10, larangan kepada umat Islam untuk membunuh orang yang telah menyerah. Orang yang telah menyerah diri, kalah dalam peperangan, jangan dibunuh. Ya? Anda boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 192 hingga ayat 193. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian apabila mereka berhenti daripada memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan perangi kamu. Apabila mereka berhenti memerangi kamu, mereka menyerah kalah, jangan perangi mereka, jangan bunuh mereka. Ini adab dalam agama Islam. Sebab itulah perkara yang terakhir saya tekankan kat sini ialah tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah SWT menjelaskan, la iqraha fid din. Tidak ada paksaan untuk seorang itu memeluk agama Islam. Dalam lipatan sejarah, kita tidak pernah dengar orang kafir dipaksa untuk memeluk agama Islam. Kita perhatikan, umat Islam telah berada di Sepanyol lebih kurang 800 tahun. Sejak tahun 700 Masih hinggalah tahun 1492 Masih. Mereka berada di Sepanyol. Namun demikian, kita tidak pernah dengar umat Islam yang ada di Sepanyol, yang ada di Perancis, di Spain ketika itu memaksa masyarakatnya memeluk agama Islam. Kita lihat umat Islam berkembang di kota Mekah dan Madinah, kemudian seluruh negara Arab sampai ke Mesir. Namun demikian, sampai tahun 2020 ada lebih kurang 14 juta orang Kristian Koptik di tanah Arab, dan mereka tidak pernah dipaksa untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, Islam telah memerintah India sekitar lebih kurang 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya, ya. Namun demikian, kalau kita perhatikan, tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam untuk memaksa orang-orang Hindu ataupun agama lain yang ada di India untuk memeluk agama Islam. Tetapi kita lihat sekarang ini, 80% penduduk India masih lagi tidak beragama Islam. Ini bukti bahawa pemerintahan Islam di India tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk ajaran agama Islam. Bahkan di kawasan Nusantara ini, di negara kita Malaysia, di Indonesia, majoritinya adalah penduduk yang beragama Islam. Malaysia, Indonesia, Brunei, majoritinya adalah penduduk agama Islam. Namun demikian, kita tidak dengar pun kisah di mana ada orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei yang memaksa ataupun memerangi orang-orang bukan Islam kerana kekafiran mereka. Jadi dakwaan kamu menyatakan bahawa Nabi Muhammad diutuskan untuk memerangi orang kafir adalah jauh meleset. Sedangkan bukti-bukti yang saya bawa jelas menyatakan bahawa Nabi Muhammad datang untuk membawa kedamaian. Sebab itulah Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sungguhnya tidak beriman seorang kamu sehinggalah mereka mengasihi untuk saudaranya seperti mana apa yang dikasihi pada dirinya. Bahkan sekiranya seorang itu memeluk agama Islam dan keluarganya, ibu bapanya tidak memeluk agama Islam, Al-Quran juga mengajar kita untuk menghormati ibu bapa walaupun mereka tidak beragama Islam. So, di manakah kebenaran dakwah kamu bahawa Nabi Muhammad mengajar umat Islam untuk membunuh orang-orang kafir? Dalam seri berikutnya, saya akan jelaskan sejauh manakah kebenaran
dakwaan bahawa Jesus mengajak pada kedamaian. Sejauh manakah kebenaran bahawa Bible tidak pernah mengajar peperangan? Kita jumpa pada seri yang berikutnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.